Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang meminum arak di dunia, nescaya di akhirat nanti Allah akan memberi minuman yang mengandungi racun ular. Sebelum dia meminumnya, Allah Ta'ala akan menjatuhkan wajahnya. Sekiranya ia minum, maka jatuhlah dagingnya dan kulitnya, sehingga penghuni neraka akan merasa terganggu dengannya. Ingatlah bahawa peminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, pengangkatnya, dan pemakan harganya, orang yang memberi minum dengannya, dan orang yang meminta supaya diberinya minuman, Allah tidak akan menerima solat, puasa dan haji mereka sehinggalah mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah akan memberi minum kepada mereka di akhirat nanti air yang bercampur nanah dan darah akibat perbuatan mereka. Ketahuilah bahawa yang memabukkan itu adalah haram. Boleh faham tak? Cukup jelas hadis ni tak? Nak habaq kata orang yang minum arak di dunia mati tak sempat bertaubat, di dalam neraka dia akan diberi pula satu minuman yang disebutkan minuman tu punya bisa tuan-tuan, punya beracun, punya bahaya, panas tak tahu nak habaq tuan-tuan. Pegang ni, kira pegang tak minum lagi, pegang ni baru letak nak mai dekat mulut ni tuan-tuan, jatuh muka, maksudnya guguk daging ni. Nak abang kata betapa beracunnya, bisa dan panasnya tuan-tuan. Kulit ni tuan-tuan akan cayak, daging tu akan cayak. Nak abang tuan-tuan, macam mana kita nak bayang tuan-tuan? Kita mungkin pernah tengok dalam surat abang dan sebagainya, ataupun tengok kat TV orang yang diuji Allah mati dalam kebakaran. Mungkin kita pernah tengok kan. Bagaimana keadaan mayat tu tuan-tuan? Mayat tu jadi keras, rentung tu ya. Dia jadi daging yang masak macam kita duk golek kambing sekong tu. Dia jadi keras. Cayak tak tuan-tuan? Tak. Dia masih lagi berada, daging tu melekat lagi pada dia, cuma dia jadi keras, rentung macam tu. Boleh bayang tak yang kata kulit, daging semua ni akan mencair, akan jatuh? Oh, cukup hebat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Melawan dengan apa yang sepatutnya berlaku pada hakikat asal daging manusia tu. Terlalu panas, terlalu bisa, terlalu racun. Dah tu pula terlalu busuk tuan-tuan, sebab bercampur dengan darah, nanah. Kita baca sebelum ni tuan-tuan, dicampur juga dengan satu cairan yang akan keluar daripada kelamin-kelamin orang yang melakukan zina di dunia. Cairan tersebut adalah cairan yang paling busuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Luruh habis segala kulit isi tuan-tuan. Penghuni neraka lain dalam keadaan duk kena siksa. Bila tengok orang yang macam ni tuan-tuan, dia rasa geli geleman. Dia pula duk laknat orang ni, hang buat apalah sampai macam ni Allah Ta'ala siksa hang. Padahal dia duk kena siksa kak. Dan lagi duk kata, apa yang hang buat teruk sangat ni, sampai kami pun ni melugai tengok hang. Macam tu tuan-tuan yang disebut. Dan dimention pula, bukan peminum sahaja yang kena. Bukan peminum saja. Saya tak minum, tapi saya kerja di kedai yang serve arak. Orang order, saya bawa pergi bagi kat dia. Saya tak minum pun, sama juga akan dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Mereka faham itu adalah kemungkaran, namun mereka tidak berusaha untuk mengelakkan kemungkaran tersebut. Semua ni dapat dihindarkan apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama macam dosa-dosa yang lain yang kita tengok, kecuali dosa syirik, tak akan diampunkan Allah. Yang lain semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, diriwayatkan bahawa ketika peminum arak melalui jalan Sirat, malaikat Zabaniyah akan menariknya ke sungai Khabal. Mereka akan diberi segelas air minuman daripada sungai Khabal itu. Seandainya sekali minuman itu dituangkan dari langit, nescaya akan terbakarlah seluruh langit kerana kepanasannya. Na'udzubillah. Ini kita tengok pada awal-awal tuan-tuan, Tinatul Qabal, satu sungai yang dari sana dikumpulkan segala kotoran-kotoran. Di sana diletakkan segala benda yang panas, benda yang racun, yang busuk, yang jijik tuan-tuan, yang akan dijadikan sebagai minuman rasmi kepada peminum arak dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Minuman rasmi. Kira tak ada minuman lain dah. Tuan-tuan, dalam neraka ni tuan-tuan, penghuni-penghuni dia akan merasai satu kelaparan dan satu dahaga yang sangat-sangat dahsyat, tak tahu nak cerita. Sama juga dengan syurga. Orang syurga duk buat apa tuan-tuan? Duk relax, nikmat, makan. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Nanti Allah sebut surah Yasin tu kan, sesungguhnya penghuni jannah tu, mereka tu syughulin fakihun, duk sibuk dengan buah-buahan. Maksud dia apa? Duk pilih kerja, duk makan lah. Hak kata syurga ni makanlah, makan banyak mana pun tak keluar dah. Makan kau nak pergi toilet, tak ada dah. Tak ada istilah toilet dah tuan-tuan. Masuk tak keluar dah. Nikmat yang tak berhenti daripada Allah. Sama juga dengan penghuni neraka. Mereka juga makan dan minum. Cuma yang beza tuan-tuan, makanan di neraka bukanlah seperti mana makanan di syurga. Makanan di neraka sangat teruk tuan-tuan. Ada tak buah kat neraka? Ada. Buah zakum, kita tahu kan? Ya Allah Ta'ala sebut, inna syajarataz zakum ta'amul athim kal mughli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Ada buah dalam neraka, buah zakum. Dia tu buah berduri tajam tu, macam durian lah kah. Kita boleh nak bayang macam durian tu. Bukan kata nak kopek, buka dah pelan macam tu. Dia luar duri macam durian, dalam dia macam nyok. Buah kelapa ada ayat pula, bila kita makan ni tuan-tuan, habis pecah duri, dia akan memecahkan seluruh kulit dan daging ni sampai tulang-tulang kita apa semua ni masuk dalam perut pula. Buah tu akan pecah tuan-tuan. Ayat tu ayat yang paling panas, membakar pula segala dalam perut. Allahu Akbar. Teh tarik minum terlebih tuan, baru-baru sampai minum terbakar lidah tuan. Tak takut tuan-tuan, tak pernah saya kerap tu. Kita tu rasa macam tak panas, pok sekali tu dia tuan-tuan. Pergi bengkak lidah ni, tu baru teh tarik tuan-tuan. Suhu dia habis-habis tinggi pun 100. Ulama cuba untuk menceritakan kepada kita dalam bentuk gambaran suhu neraka ni berapa tuan-tuan. Mereka tak boleh bagi dalam jumlah yang tepat, tapi ulama sebut mungkin mencapai bilion darjah Celsius. 1000 juta. Sedangkan hari ni 100 darjah Celsius pun tuan-tuan, kalau tersiram kat badan kita ni tuan-tuan, Allah parut dia sampai mati. Tu baru 100. Yang itulah yang disediakan kepada orang-orang yang meminum arak daripada minuman yang terbit daripada satu sungai yang bernama Sungai Khabal. Dan ada juga selain pada peminum arak, ada juga orang melakukan beberapa dosa besar yang lain yang turut akan diberi minuman daripada sungai yang sama. Maka seperti biasa untuk diri saya dan tuan-tuan, kita tak mampu. Itu bukan tempat kita tuan-tuan. Tempat kita nak syurga Allah. Tuan-tuan buatlah amalan tuan-tuan. Untuk diri saya dan tuan-tuan buatlah amalan. Tolong faham, tak saja Allah Ta'ala larang kita buat suatu benda, tak saja Allah Ta'ala suruh kita jauhkan diri pada Allah. Ada sebab kan? Allah nak tengok terang mana kita taat kat dia, sejauh mana samaknya kita dengan sedikit nikmat yang kita tahu. Arak ni ada seronok dia kan? Ada seronok dia. Dia jadi free, dia jadi tak fikir apa, sikit lah kan. Tapi tuan-tuan, dalam keseronokan yang sedikit itu Allah Ta'ala melarang kita. Maka kesabaran dan keredaan atas permintaan Allah itu lebih utama daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang macam ni. Jadi kita boleh ambil iktibar tuan-tuan. Takkan kita nak mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Benda tu tak memberi manfaat pun kepada kita tuan-tuan. Okay? Jadi kalau kita jumpa lah orang yang buat benda-benda macam ni tuan-tuan, tolonglah cerita kat dia. Dia nak dengar, dia tak mau dengar, tu nombor 2. Dia nak ikut, tak mau ikut, tu hal dia dengan Allah Ta'ala. Kurang-kurangnya kita dah sampaikan. Aku yang tak minum arak ni pun dengar bak arak pun cerin belum. Boleh rasa teruk dia. Apatah lagi hang yang duk minum tak mau berhenti ke? Tak rasa diri itu nak mati ke? Mudah-mudahan insya-Allah.